Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam ganas untuk semua. Welcome back to my channel. So, sebagai seorang penyokong Arsenal, aku rasa korang pun berpuas hati, aku pun berpuas hati dengan bisnes yang Arsenal buat dalam transfer window yang baru tutup baru ni. Kita berjaya tutup transfer window dengan mendapatkan pemain yang orang kata kita kejar kan, iaitu Thomas Partey. Dan kita berjaya juga dapat seorang centre back yang solid, iaitu Gabriel, yang setakat masa ni nampak kehadiran dia pun dah cukup untuk solidkan defense kita. Dan juga kita berjaya extend kontrak Aubameyang yang bagi aku sangat-sangat penting untuk kita move forward. Dan juga kita ada Willian, kita ambil free daripada Chelsea untuk squad depth. Bagi aku agak bagus, sebab kalau kau tengok game yang kita akan hadap musim ni, kita ada game Europa, kita ada game FA Cup, lepas tu kita masih dalam saingan Carabao, lepas tu kita kena fokus kat Liga lagi. So tak mustahil dalam satu minggu tu mungkin kita akan hadap 3 game dalam satu minggu, tak mustahil. So kita kena ada satu squad yang besar. Dan kalau bercakap pasal squad yang besar ni, lepas daripada transfer window itu, aku adalah tengok list pemain yang ada dalam squad Arsenal sekarang ni lepas pada transfer window. Dan aku dapat identify satu position yang bagi aku agak short dari segi option yang kita ada lah. Kita ada Thomas Partey, kita ada Granit Xhaka untuk option di bahagian centre midfield. Aku rasa orang kat luar sana pun setuju lah, Xhaka Partey akan menjadi partnership utama di bahagian tengah tu. Dan di sebalik Xhaka Partey, backup option kita ada Mohamed Elneny, kita ada Joe Willock, dan juga kita boleh tarik Dani Ceballos main di bahagian CM. Selain daripada 5 nama yang aku sebut tadi, aku tak yakin yang Arteta akan campak siapa-siapa lah main dekat bahagian CM tu. Padahal kita ada je pemain yang boleh main di bahagian situ, macam Elenas, macam Callum Chambers, boleh je kau campak kat bahagian CM tu. Cuma aku tak yakin sama ada Arteta akan percaya diorang untuk main di bahagian CM tu lah kan. Kalau kau tengok pada situasi Ozil pun kau dah nampak lah yang Arteta ni adalah seorang yang strict dan juga degil. Jadi bercakap pasal squad depth kan, aku tengah scroll media sosial dan aku jumpa satu berita yang menarik perhatian aku lah. Kalau nak sembang pasal squad depth ni, aku jumpa satu player yang bagi aku sangat sesuai untuk kurangkan bebanan di bahagian CM tu lah. Ex-player kita baru je batal kontrak dengan West Ham. Player yang dimaksudkan adalah Jack Wilshere. Aku tak tahulah korang macam mana kan, tapi bagi aku, kalau Arsenal consider untuk ambil Wilshere, bagi aku benda tu masuk akal tau. Sebab kalau kau tengok option di bahagian centre midfield, macam aku cakap tadi, memang kita punya option aku sangat-sangat risau. Sebab dalam satu musim yang panjang, dengan game-game yang kita akan hadap, kita akan ada banyak game tau. So rotation dalam team tu akan berlaku. Kita perlukan satu squad yang besar. Why not kita ambil Jack Wilshere, tapi kita bagi short term contract. Maksudnya daripada sekarang sampai akhir musim ke mungkin, untuk kurangkan bebanan center midfield yang kita ada sekarang. Lagi satu, menguatkan pilihan aku dekat Jack Wilshere ni, sebab dia dah kenal club. Dia even dah kenal Arteta. So maybe kat situ ada communication antara Wilshere dengan Arteta sendiri, macam mana Arteta nak Wilshere main. So kat situ dah ada persefahaman yang baik bagi aku. Dan satu risiko je kalau kau ambil Wilshere ni adalah dia punya injury record lah, of course lah, daripada dulu lagi kan. Daripada dia burst masuk dalam first team Arsenal pun, sampailah dia leave Arsenal pada tahun 2017 itu, memang dia punya injury record dia memang teruk lah. Dia baik sikit lah kan dengan injury record yang Abu Dhabi ada kan. So kita tahu Wilshere ni dia ada potential, cuma dia tak capai potential dia. Tapi kalau dari segi squad depth, aku rasa dia adalah satu option yang bagus untuk Arsenal consider sekarang. Kalau dari segi squad depth di bahagian center midfield tu, kita amat-amat kekurangan dan aku sangat-sangat risau. Sebab dari segi injury, benda tu bila-bila boleh jadi kan. Tiba-tiba pap-pap masuk game Europa yang pertama, tiba-tiba Partey dapat long term injury. Aku tak doakan, tapi benda tu sediakan payung sebelum hujan lah, at least kan. Apa pendapat korang pasal Wilshere ni? Sebab bagi aku benda tu masuk akal, tapi aku faham benda ni akan pecah pendapat lah. Ada yang akan setuju dan ada yang tak akan setuju. Dan kepada siapa yang tengok video ni, aku harap korang boleh komen kat bawah lah, sama ada korang setuju tak kalau Arsenal ambil balik Wilshere.
Sebab bagi aku memang benda tu masuk akal gila kan. Sebab kita welcome back kita punya ex-player. Macam kalau kau tengok Walcott balik Southampton, ala-ala macam tu lah kan. So apa kata korang? Arsenal ambil Wilshere balik. Sampai sini je aku nak bincang pasal Wilshere ni. Dan kepada siapa yang belum subscribe, aku boleh subscribe. Dan jangan lupa tekan butang loceng di sebelah butang subscribe tu supaya kau takkan miss video aku lagi. Dan akhir kata dari aku Zul sign out.